Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Dayang Ajah Siti Mahyana binti Pihin Sirajah Khatib, Datuk Paduka Siri Setia Ustaz Haji Awang Yahya, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Kerja Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1443 Hijriah ya. Jadi apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nyaman rasa yang mendengar Ustazah pun sihat pada pagi ini. Jadi Ustazah, rasanya belum terlambat lagi ya mengucapkan Ramadan Mubarak. Selamat berpuasa Ustazah. Allah barik fiik, selamat berpuasa. Ya, baiklah. Alhamdulillah ya. Jadi yang Nadir Raya bulan Ramadan ini adalah di mana bulan yang diturunkan yang kita Al-Quran ya, di mana di bulan ini kita mengisi dengan ibadat, khasnya dengan amalan baca Al-Quran. Jadi Ustazah ya, mengenai dengan sambutan yang Majlis Nuzul Al-Quran Peringkat Negara ini, bila ianya diadakan, di mana dan juga apakah antara pengisian acara majlis ini yang bakal diadakan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya bagi pihak Kementerian Agama mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk memberikan sambutan Majlis Nuzul Al-Quran Peringkat Negara bagi tahun 1443 Hijrah. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan tadi, insya-Allah sambutan Nuzul Al-Quran pada tahun ini jatuh pada hari Isnin malam Selasa, iaitu 17 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 18 April 2022 Masihi, bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa pada pukul 9 malam. Antara pengisian acaranya ialah permakluman keputusan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah dan juga persembahan daripada peserta terbaik di semua kategori. Jadi seperti yang difahamkan ya, pada tahun ini memang diadakan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan. Jadi mungkin Ustazah dapat mengongsikan bila sebenarnya musabaqah tersebut telah berlangsung dan mungkin dapat dikongsikan apa saja kategori-kategori yang dipertandingkan. Silakan Ustazah. Pada setiap tahun memang musabaqah menghafaz Al-Quran ini menghafaz Al-Quran ini diadakan, dan pada tahun ini ia telah diadakan pada 29 Mac yang lalu, dan di antara dan kategori yang dipertandingkan adalah sebanyak 5 kategori, iaitu kategori A menghafaz satu juz iaitu juz 30 beserta pemahaman juz 30 bagi yang berumur 13 tahun ke bawah. Kemudian kategori B ialah menghafaz surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan yang telah ditentukan ialah surah Al-Jumu'ah, surah Luqman, surah As-Sajadah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Yasin, surah Al-Jin beserta pemahaman surah Al-Kahfi dan surah An-Nur bagi yang berumur 14 tahun ke atas. Kategori C pula ialah menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran beserta pemahaman surah Al-An'am dan surah Al-A'raf, terbuka kepada semua peringkat umur. Manakala kategori D ialah menghafaz 15 juz Al-Quran, iaitu daripada juz 1 hingga juz 15 beserta pemahaman surah Al-Furqan, surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml, terbuka juga kepada semua peringkat umur. Dan kategori yang kelima iaitu kategori E, menghafaz 30 juz Al-Quran, iaitu dari juz 1 hingga juz 30 beserta pemahaman surah Al-Zariyat, surah At-Tur, surah An-Najm, surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah
dan surah Al-Hadid juga terbuka kepada semua peringkat umur. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi itu adalah kategori yang akan dipertandingkan. Jadi Ustazah seterusnya ya, difahamkan juga di mana setiap tahun majlis ini dikendalikan bersama dengan pasukan beruniform pengendali bersama pada tahun ini. Betul Ustazah? Alhamdulillah pada tahun ini sedikit perkembangan dibuat. Kalau pada sebelum-sebelum ini kita ni akan bekerjasama dengan jabatan-jabatan beruniform, tetapi pada kali ini dibesarkan lagi skopnya, yang mana kementeriannya pulang dijemput iaitu pada tahun ini pengendali bersama kita ni ialah daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, yang mana sebelum ini kalau jabatan beruniform di bawah Kementerian Dalam Negeri ialah Jabatan Immigration, Bomba dan Jabatan Penjara. Tapi kali ini kementeriannya dibawa, artinya ketiga-tiga jabatan itu termasuklah di dalam kementerian itu. Selain itu juga Jabatan Haiwan Masjid, Kementerian Agama juga turut bekerjasama, dan juga Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran. Mereka ini selaku penganjur musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahaman peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah. Jadi difahamkan juga tema majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara pada tahun 1443 Hijrah ini ialah bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Mungkin di kesempatan ini Ustazah dapat mengongsikan mungkin secara ringkas sahaja sedikit huraian mengenai dengan tema pada tahun ini. Silakan Ustazah. Terima kasih. Bila kita ni melihat bertemankan Al-Quran sepanjang zaman, kita ni mesti bertanya, kenapa Al-Quran itu dituntut untuk kita ni menjadikan teman sepanjang zaman? Kenapa indah ibadat-ibadat yang dijadikan, ibadat-ibadat yang lain dijadikan teman sepanjang zaman? Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia sehingga ke akhir kiamat. Apabila disebut mukjizat, ia bukanlah ciptaan manusia, tetapi kurnia anugerah Allah SWT yang pasti ada tujuan dan kelebihan yang luar biasa di luar kemampuan manusia untuk menciptanya. Fungsi Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk. Kalau di dalam surah yang pertama dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, kita ni di dalam sembahyang sehari 5 kali, kita ni akan membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bermaksud, kita ni meminta petunjuk sekurang-kurangnya sehari 5 kali di dalam sembahyang, meminta petunjuk kepada Allah semata-mata. Kerana hanya Allah saja yang boleh memberi kita ni taufik dan hidayah untuk membimbing kita ni menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana kita ni memohon petunjuk kepada Allah? Allah yang maha bijaksana, maha pengasih dan penyayang kepada para hambanya tidak akan membiarkan para hamba untuk mencari sendiri petunjuk hidup. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai panduan yang syumul. Di dalam surah kedua, di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang cukup dikenali ramai, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya, Zalikal Kitab, itulah kitab Al-Quran. Kitab yakni Al-Quran, la raiba fihi, yang tiada keraguan padanya. Hudal, disebut sana hudal. Hudal itu artinya ialah petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di sana petunjuk. Surah pertama pun kita minta petunjuk, surah kedua Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di mana petunjuk itu, iaitu di dalam Al-Quran. Maka bila dikatakan Al-Quran itu petunjuk, wajarlah ia diajarkan. Diajarkan sejak bila? Mestilah sejak dari awal, sejak dari kecil. Maka kita ni dituntut, ibu bapa dituntut untuk mengajar anak-anak sejak dari kecil. Bukan saja mengajar sejak dari kecil, tapi hendaklah ibu bapa ini membimbing anak-anak ini istiqamah untuk membacanya di sepanjang ayat. Kitab Al-Quran ini bukan saja untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami, supaya kita ni boleh mengetahui isi Al-Quran dan kita ni dapat melaksanakannya.
Maka dengan cara demikian, kita dibimbing sepanjang hayat ke arah jalan yang betul lagi benar. Kita tidak boleh lari daripada petunjuk Al-Quran. Kerana Allah menyediakan berbagai ilmu asas dalam Al-Quran. Ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Bukan saja bila menyebut Al-Quran itu orang fikir yang akhirat saja. Sebenarnya di dalam Al-Quran sangat banyak ilmu-ilmu dunia yang dalam berbagai bidang. Pendidikan ada, kewangan ada, kesihatan, pembangunan, undang-undang, alam sekitar, sains. Bahkan Allah menerangkan apa faktor-faktor kerosakan yang boleh membuat hidup kita ini rosak di dunia. Kemudian Allah menerangkan kisah-kisah zaman dahulu yang Nabi Muhammad sendiri belum tahu kisah-kisah itu untuk dijadikan iktibar. Kemudian Allah menceritakan kisah-kisah yang akan datang untuk persiapan petani dan bermacam-macam lagi untuk memenuhi tuntutan rohani dan jasmani manusia. Ya, perlu kita ingat bahawa belajar Al-Quran hukumnya fardu ain. Dan Al-Quran adalah penolong orang yang membacanya, iaitu syafaat di akhirat kelak. Di mana pembaca Al-Quran yang mengamalkannya akan masuk syurga dan ditempatkan di tingkat syurga yang paling tinggi. Dan Al-Quran juga akan melindungi daripada hisab amalan yang buruk. Malahan kedua orang tua yang bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran akan dipakaikan mahkota di dalam syurga. Masya Allah ya. Oleh demikian, merugilah orang-orang yang tidak mengambil peluang untuk mendampingi Al-Quran. Inilah intipati tema bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Ya, Alhamdulillah Ustazah ya. Jadi menjadi kewajipan kita ni ya untuk terus berpandukan kepada petunjuk Al-Quran. Apapun Alhamdulillah di mana bentuk tema untuk tahun ini iaitu bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Jadi Ustazah ya untuk akhirnya sebelum kita melebuh wawancara melebuh tirai wawancara ini, jadi apakah harapan dan juga seranan Ustazah agar majlis ini berjalan dengan lancar dan sempurna? Ya, terima kasih. Mewakili urus dia ataupun jawatan kuasa bagi majlis sambutan ini, mengharapkan supaya para jemputan akan dapat hadir untuk mengambil keberkatan majlis dan juga mematuhi SOP yang diaturkan pada masa ini seperti mana lazimnya daftar masuk True Health, memeriksa suhu badan, hanya yang kod hijau dan kod kuning saja yang dibenar masuk, membuat ujian RRT sebelum memasuki dewan plenary, memakai sebekuk muka, tidak bersalam-salaman, menjaga penjarakan fizikal dan sosial. Bagi yang punya simptom kurang sihat, selesma batuk adalah tidak dibenarkan hadir. Dimaklumkan juga sembahyang tarawih berjemaah juga diadakan di ICC, iaitu di press conference hall bagi lelaki dan di surau ICC bagi perempuan. Untuk itu digalakkan juga mereka ingin bersembahyang di ICC membawa tikar sembahyang bersaiz besar dan berwudu dari rumah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, itulah satu pengisian yang harapnya sangat bermanfaat sekali dan kami doakannya agar majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara bagi tahun 1443 Hijrah ini akan berjalan dengan lancar jua. Terima kasih Ustazah berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi mengongsikan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.